Kita berjaga-jaga. Mungkin orang betul, mungkin tidak. Datuk mengingatkan. Dia terus bangun, bersedia menghadapi 1000 kemungkinan. Rasa bimbang itu berakhir dengan kemunculan 2 anggota polis serta kawan Alang Abdul Rauf yang telah diperintahkan untuk pergi ke balai polis. Saya ketawa sendirian. Masalah yang menghantui diri saya dan orang-orang lain di tanah kubur sudah terjawab. Kedua anggota polis itu merungut kerana terhidu bau yang busuk. Setelah Alang Abdul Rauf mengadakan perbincangan dengan anggota polis, kedua-dua mayat yang tidak reput itu terus diusung keluar dari kawasan tanah perkuburan. Pagi esok saya uruskan untuk ditanam di kawasan yang baru, beritahu Alang Abdul Rauf kepada ketua balai polis. Tidak ada bantahan dari ketua balai polis, tetapi kedua-dua mayat itu terpaksa disimpan di Hospital Batu Gajah sementara menanti hari siang. Semua yang terlibat dengan kerja-kerja menggali mayat di tanah perkuburan lama terus pulang ke rumah masing-masing. Pagi itu, lebih kurang pukul 8, kawan-kawan Alang Abdul Rauf yang menggali kubur malam tadi datang. Alang segera menyuruh pergi ke kawasan tanah perkuburan yang baru untuk menggali lubang bagi menanam mayat yang tidak reput yang telah ditemui pada malam tadi. Semuanya pergi dulu. Aku nak ke balai dulu menyelesaikan semua urusan. Tunggu je dekat sana sampai mayat tiba. Boleh jadi aku akan tumpang jeep polis yang bawa mayat tu ke situ, terang Alang Abdul Rauf. Kawan-kawannya mengangguk tanda setuju mematuhi cakapnya. Sebaik-baik saja kawan-kawan Alang Abdul Rauf pergi. Saya dan Datuk serta Alang pun berangkatlah ke balai polis. Saya terkejut bila melihat orang ramai berkumpul di hadapan balai. Semuanya mahu melihat mayat yang tidak reput yang baru sahaja dikeluarkan dari hospital. Kebanyakannya meninjau dari jauh kerana tidak sanggup menghidu bau yang busuk. Mana lagi satu mayat? Soal Alang Abdul Rauf pada ketua balai yang berdiri tidak jauh dari jeep. Yang lagi satu sekejap lagi sampailah. Kami pakai 2 jeep, jelas ketua balai. Alang Abdul Rauf merenung muka Datuk. Saya beredar dari situ menuju ke tanah lapang. Hidung saya ni tak tahan menghidu bau busuk dari mayat dalam jeep. Begini sajalah. Boleh tak Datuk Sarjan hantarkan saja mayat ni ke masjid? Dekat sana nanti ada orang yang menanti untuk menguruskan mayat ni. Mahu dimandikan dan dikafankan sebelum ditanam, ujar Alang Abdul Rauf dengan wajah yang tenang. Kalau macam tu, biar saya suruh driver ni hantar mayat ke masjid. Itulah yang sebaiknya, Datuk Sarjan. Waktu jeep itu mula bergerak, beberapa orang yang tidak menghiraukan bau busuk rapat ke jeep. Mereka menyelak kain penutup mayat. Sebaik saja kain itu terbuka, muka mereka terus pucat, tidak berdarah. Tanpa berkata sepatah pun, mereka terus menjauhkan diri dari jeep. Ada juga di antaranya yang termuntah. Jeep yang membawa mayat tidak reput dan berbau busuk itu meninggalkan kawasan balai menuju ke masjid. Datuk, Alang Abdul Rauf dan saya tidak ikut serta. Kami menanti mayat yang lagi satu. Orang ramai masih lagi menunggu di kawasan balai polis. Mereka bagaikan tahu ada mayat yang akan tiba. 10 minit kemudian, jeep yang membawa mayat kedua pun tiba. Sebaik saja jeep itu berhenti, orang ramai terus menghampirinya. Semuanya bersuara mengatakan yang mayat baru sampai itu berbau wangi. Dalam keadaan yang agak kelam kabut itu, ada juga tangan yang membuka kain penutup mayat. Mana yang sempat melihat rupa mayat itu terus memberitahu kawan-kawannya yang lain tentang wajah mayat yang bersih, tenang dalam keadaan yang tersenyum. Cerita itu cukup cepat merebak. Orang kian ramai datang ke kawasan balai polis. Masing-masing mahu melihat rupa mayat yang tidak reput dan mengeluarkan bau wangian yang harum. Dalam keadaan yang tidak menentu itu, ketua balai menyuruh Alang Abdul Rauf, Datuk dan saya masuk ke perut jeep. Perintahnya itu segeralah kami patuhi. Sebelum jeep bergerak, Datuk dan Alang bersalaman dengan ketua balai polis yang berbadan tegap, memiliki raut muka yang agak garang, berkulit hitam, tetapi setiap kali bercakap, nada suaranya lembut dan bersopan sekali. Ketika jeep bergerak perlahan-lahan keluar dari kawasan balai polis, orang ramai terus mengikutinya hinggalah sampai ke pintu pagar.
Mereka ni bagaikan tidak puas menatap dan mencium bau wangi dari mayat yang tidak reput itu. Dalam kegairahan orang ramai yang mahu melihat mayat tidak reput, pemandu jeep terus menekan minyak dan jeep itu terus meluncur laju. Orang ramai yang berkerumun di tepi pagar dan terus digayut rasa kecewa dan hampa yang memanjang. Sebelum masuk waktu zuhur, urusan mengkebumikan dua mayat yang tidak reput itu pun selesai. Tetapi kisahnya menjadi buah bibir orang-orang di sekitar Batu Gajah dan ceritanya pula berbeza dengan cerita yang sebenar. Sudah ditokok tambah untuk menyedapkan sesiapa sahaja yang mendengarkannya. Datuk sudah tahu cerita sebenarnya dan hanya tersenyum. Begitu jugalah dengan Alang Abdul Rauf. Seronoknya, ada di antara tukang-tukang cerita itu yang tidak tahu peristiwa tersebut telah dilalui oleh Datuk dan Alang Abdul Rauf serta kawan-kawannya. Mereka pun berceritalah di hadapan Datuk dan Alang. Konon-kononnya, kedua-dua mayat yang tidak reput itu telah memberitahu pada orang yang menemui mereka tentang harta karun yang tertanam di satu tempat yang disebut sebagai Cangkat. Cangkat yang dimaksudkan oleh mereka itu ialah sebuah kawasan tanah yang kedudukannya agak tinggi dengan keadaan tanah sekitarnya dan telah dibangunkan hospital, pejabat kerajaan, kem tentera serta kawasan perumahan. Di kawasan kaki Cangkat itulah kononnya ada harta karun yang nilainya berjuta-juta ringgit. Akibat percayakan cakap-cakap yang tidak bertanggungjawab itu, beberapa orang telah masuk ke kawasan tersebut dan menggali tanah di kawasan bukit itu. Akibatnya, mereka telah diberkas oleh polis kerana menceroboh tanah kerajaan yang sudah pun dipagar untuk dibangunkan beberapa projek yang berfaedah untuk orang ramai. Walaupun ada yang ditangkap dan dikenakan denda, namun masih terdapat juga orang yang berani menceroboh dan menggali tanah di kawasan tersebut. Mereka ni cukup yakin dan percaya dengan cerita yang sengaja diada-adakan oleh pihak yang suka menyebar khabar-khabar angin. Suatu hari nanti mereka akan sedar, apa yang mereka dengar tu bukanlah cerita yang betul, kata Datuk pada Alang Abdul Rauf yang kurang senang dengan cerita-cerita yang sampai ke telinganya. Cerita mayat wangi dan busuk ni dah merebak sampai ke Pulau Pinang. Entah siapa yang menyebarkannya, keluh Alang Abdul Rauf. Mulut manusia ni tak ada siapa yang boleh menahannya, sanggah Datuk. Mereka ketawa sambil melihat matahari petang yang kian condong dari anjungan rumah. Esok aku nak baliklah Alang, kata Datuk. Alang Abdul Rauf sambil berhenti menggulung rokok daun bersama tembakau Jawa. Muka Datuk direnungnya. Hati saya cukup gembira dengan keputusan yang Datuk buat. Saya ni dah bosan tinggal di rumah orang lama-lama. Tak apalah, kalau macam tu hajat awak. Maghrib ni kita berjemaah di Masjid Batu Gajah ya, tutur Alang Abdul Rauf sambil meletakkan rokok nipahnya ke bibir. Kenapa yang tak jemaah di surau kampung ni Alang? Ada guru agama dari Selekor, Bagan Datuk tu. Dia nak bersyarah hal agama. Aku rasa elok kita pergi, balas Alang Abdul Rauf. Elok juga tu. Kalau macam tu, eloklah kita mandi dan bersiap. Tak lama lagi nak sampai dah waktu maghrib. Suara Datuk riang. Datuk menyuruh saya mandi dahulu. Kemudian dia pula menyusul dan diikuti oleh Alang. Akhirnya kami pun menujulah ke Masjid Batu Gajah. Sebaik saja sampai di masjid, salah seorang para jemaah memberitahu Datuk bahawa guru agama itu memang dijemput khas dari Selekor dan namanya memang terkenal di negeri Perak. Selepas menunaikan waktu maghrib, guru agama itu pun menyampaikanlah ceramah agamanya hinggakan sampai waktu isyak. Setelah menunaikan fardu isyak, para jemaah pun beransur pulang. Alang pun mengajak Datuk pulang, tetapi permintaan Alang Abdul Rauf itu tidak dapat ditunaikan oleh Datuk. Alang terkejut. Setelah diterangkan oleh Datuk tujuan sebenarnya, Alang segera faham dan masuk ke masjid kembali. Mereka duduk dekat dengan guru agama yang sedang bersiap-siap untuk pergi ke rumah imam masjid tempat dia bermalam. Ada apa hajat? Tanya guru agama itu. Saya cuma nak bertanya tentang hal-hal agama dan macam-macam hal lain yang ada hubungannya dengan makhluk Allah, ujar Datuk. Silakanlah, mana yang saya tahu saya akan terangkan.
Mana yang saya tak tahu, saya akan tanyakan pada orang yang lebih tahu. Kemudiannya pula, saya akan bagi tahu pada awak. Terang guru agama itu dengan jujur dan ikhlas. Datuk dan Alang Abdul Rauf berpandangan. Datuk pun memberikan syarat pada Alang untuk mengemukakan pertanyaan. Alang Abdul Rauf pun menerangkanlah pada guru agama tentang peristiwa mayat yang ditemuinya. Satu berbau busuk dan satu berbau wangi, tetapi kedua-dua mayat itu tidaklah reput. Guru agama itu mendengar dengan khusyuk keterangan dari Alang Abdul Rauf. Kata orang, mayat yang tak reput tu menunjukkan masa hidupnya si mati tu hafiz Quran. Secara mendadak saja imam masjid yang duduk di sebelahnya mengeluarkan pendapat. Guru agama yang terkenal itu terdiam. Dia merenung muka Alang dan Datuk berkali-kali. Saya juga pernah dengar orang cakap macam tu. Seseorang yang boleh mengingati ayat Quran dari awal hingga akhir, boleh membaca dengan betul masa hidupnya. Bila mati, mayatnya tak reput. Itu kata orang-orang. Entah benar, entahkan tidak, Allah saja yang menentukan. Jelas guru agama terkenal dengan jujurnya. Tiba-tiba sahaja imam masjid yang berada di sebelahnya tersenyum memandang Alang Abdul Rauf. Rauf, katanya, kau nak tanya tentang mayat yang aku kafankan pagi tadi ke? Alang Abdul Rauf menganggukkan kepala. Imam masjid merenung muka guru agama sambil berkata, macam ni Tuan Guru, biarlah saya cerita. Tapi ni cerita sajalah. Entahkan betul, entahkan tidak, saya tak berani nak cakap. Ceritakanlah. Barangkali cerita tu ada faedahnya untuk orang yang hidup. Boleh dijadikan panduan. Guru agama itu memberikan kerjasama pada imam masjid. Imam masjid itu bercerita, mayat yang tidak reput dan berbau wangi itu adalah mayat seorang lelaki yang buta tetapi boleh membaca Quran dengan lancar. Semasa hayatnya menjadi guru agama pada anak-anak raja di istana serta menjadi kadi dan imam masjid. Ketika itu adalah di kawasan Batu Gajah. Ini mula diterokai. Orangnya itu berasal dari Kelantan. Mana yang Tok Imam tahu semuanya ni? Tanya guru agama. Arwah ayah saya yang menceritakan pada saya. Ayah saya adalah anak murid dia. Ayah saya ni masa dia hidup dulu, dia selalulah menziarahi kuburnya. Jelas imam itu. Lagi apa yang diceritakan ayah awak tentang dia? Soal Datuk. Kata ayah saya, orang tu masa mudanya belajar agama di Tanah Suci. Jelas imam itu sambil merenung wajah guru agama yang duduk di sisinya. Serentak Alang Abdul Rauf dan Datuk menganggukkan kepala. Macam mana dengan mayat yang lagi satu? Berbau busuk dan mukanya menakutkan. Mayat siapa agaknya tu? Pak Imam tentu tahu ceritanya. Datuk mengajukan pertanyaan. Saya lihat Pak Imam terdiam sejenak, macam memikirkan sesuatu. Saya tak tahu, katanya pendek. Datuk dan Alang berpandangan. Rasa kecewa jelas terbayang di wajah mereka. Saya lihat guru agama yang duduk di hadapan kami meraba-raba hujung serbannya berkali-kali. Sesekali dia kelihatan merenung ke ruang masjid yang luas. Kata orang, guru agama itu mula bersuara. Alang Abdul Rauf dan Datuk memperkemaskan sila masing-masing. Pak Imam juga menumpukan seluruh perhatiannya pada guru agama. Matanya tidak berkedip merenung ke arah bibir guru agama tersebut. Mayat tak reput, berbau busuk dan muka pula berbulu ni pernah saya dengar ceritanya. Kata orang, mayat yang macam tu menandakan si mati tu masa hidupnya orang alim yang tahu hal-hal agama, hafaz Quran, tetapi banyak mengamalkan perbuatan yang bertentangan dengan hukum agama. Sambung guru agama itu lagi. Maksud Tuan Guru tu macam mana? Tanya Datuk. Begini, dia ni menjalankan semua yang disuruh agama, tetapi dia juga melakukan perkara yang ditegah. Umpamanya dia jadi dukun ataupun bomoh dan bersahabat dengan syaitan. Oh, macam tu, sahut Alang Abdul Rauf. Ya, ada orang alim yang dihormati jadi tukang ramal memberi nombor ekor pada orang ramai dengan menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi tukang tilik. Ada juga yang memutuskan ubat dengan cara berjamu. Padahal dia tahu cara itu bertentangan dengan ajaran agama, tapi dia buat juga.
terang guru agama itu dengan wajah yang tenang. Kami semua termangu mendengar kata-katanya. Mayat tak reput, berbau busuk, badan dan muka berbulu. Pernah saya dengar ceritanya. Kejap dia macam ulang balik ke tidak? Kata orang yang terdahulu dari kita, mayat-mayat macam tu menandakan yang si mati ni hidupnya orang berilmu. Ini dia macam ulang balik ni. Sekejap Okey. Betul lah tu. Dia ulang balik. Tak apa. Kita teruskan yang seterusnya ya. Perbuatan yang macam mana tu Tok Guru? Datuk mendesak. Macam ni, ujar guru agama sambil membetulkan silanya supaya nampak kemas. Terdengar suara cicak menjerit dari tulang bumbung masjid. Bunyi dedaun yang berlaga sesama sendiri jelas kedengaran akibat dirempuh angin malam. Umpamanya, guru agama menyambung cerita, banyak mengamalkan ilmu dunia kebal dan senjata tajam, menjadi dukun dan bomoh, berjamu pokok besar serta bersahabat dengan iblis. Bukankah jadi dukun dan bomoh itu baik, menolong sesama manusia? Ungkap Alang Abdul Rauf. Sepasang mata guru agama tertancap ke wajah Alang Abdul Rauf. Datuk nampak resah dan saya mula menggeliat. Tengoklah caranya. Kalau kita mengamalkan petua yang tak bertentangan dengan agama, tak menjadi salah. Kalau sudah sampai menurun panggil roh datuk nenek, berjamu itu dan ini, tentulah tak elok. Apalagi kalau minta tolong pada keramat itu dan ini, syiriklah jadinya. Cukup tenang, guru agama itu memberikan penjelasan. Senyuman sentiasa bermain di bibirnya. Allah tu Maha Pemurah. Yang baik kamu minta, yang baiklah diberinya. Kalau yang jahat kamu minta, yang jahat jugalah dibaginya. Tapi kita sebagai makhluk yang berakal, tentulah dapat memilih mana yang baik dan buruk. Makin gairah guru agama itu meluahkan keterangan yang diketahuinya. Macam tu. Alang Abdul Rauf bersuara sambil menganggukkan kepala. Iblis ni tak pernah berhenti berusaha merosakkan anak-anak Adam. Janganlah terkejut. Kalau ada orang alim, dia jadi tukang tilik, mencari nombor ekor dengan ayat Quran dan macam-macam lagi. Padahal mereka ni tahu apa yang mereka lakukan tu bertentangan dengan ajaran agama. Tapi, kenapa perkara itu dilakukan juga? Guru agama itu mengemukakan pertanyaan. Matanya merenung ke muka saya, muka Datuk dan Alang Abdul Rauf seolah-olah mengharapkan jawapan dari pertanyaannya yang diajukannya itu. Imam masjid duduk dekat guru agama tersebut tetap membatu seperti tadi. Sesekali kelihatan dia menguap panjang sambil memejam celikkan matanya. Saya tahu, imam masjid itu mula terasa mengantuk. Kerana tak ada sesiapa pun yang mahu memberikan jawapan pada pertanyaannya itu, wajah guru agama itu nampak seakan-akan kecewa sedikit. Mereka dikuasai iblis. Mendadak saja. Ni ayat Tuan Imam. Mereka dikuasai iblis. Mendadak saja imam masjid bersuara. Saya lihat guru agama itu menganggukkan kepala. Dia senyum lagi. Sinar matanya yang bersinar tertumpu ke wajah saya. Orang yang tak berdaya melawan nafsu selalu saja menjadi mainan iblis. Seorang dukun atau bomoh biasanya mempunyai keinginan dan nafsu yang tinggi. Dia ingin memperlihatkan kebolehan diri sendiri pada orang lain. Bila dah ada orang percaya, mulalah dikenakan bayaran. Pada mulanya murah, kemudian akan mahal. Bila sampai saat macam ni, iblis akan mencelah lalu memperkudakan keinginan dan nafsunya. Kalau dia sedar betapa lemah dirinya dan betapa besar pula kuasa Allah, dia tak akan melakukan semuanya tu. Satu keterangan dari guru agama yang amat mengesankan bagi saya. Apakah keberkesanan itu terpancar juga di dalam hati Datuk dan Alang Abdul Rauf? Hanya Allah sahajalah yang tahu. Entah mengapa malam itu, guru agama itu kian rancak mahu memberi semacam kursus agama singkat. Guru agama itu mengingatkan kami supaya setiap kali bangun dari tidur, mengucap 2 kalimah syahadat sebelum melakukan sesuatu. Kamu tahu tak, bila kita ni terjaga dari tidur, iblis sudah pun mengikat diri kita dengan 3 rantai dan kita perlu memutuskan rantai itu terlebih dahulu.
Sebelum kita meneruskan kehidupan, bila tidak diputuskan, rantai iblis yang terus mengikat diri kita sepanjang hari boleh mendorong kita melakukan sesuatu yang dimurkai Allah. Tercetus kata-kata dari guru agama itu. Saya lihat imam masjid membeliakkan biji matanya. Datuk kemaskan silanya. Begitu juga dengan Alang. Macam mana caranya kita nak putuskan rantai itu untuk guru? Saya bagaikan mendapat satu kekuatan untuk mengajukan pertanyaan padanya. Datuk menjeling tajam pada saya, tetapi Alang Abdul Rauf menepuk bahu saya sambil berbisik memuji keberanian saya itu. Rantai pertama diputuskanlah dengan mengucapkan 2 kalimah syahadat. Sebaik saja terjaga dari tidur. Rantai kedua diputuskan dengan mengambil air sembahyang. Dan rantai ketiga diputuskan dengan mendirikan solat subuh. Ujar guru agama itu. Wajahnya nampak berseri-seri tanda kepuasan. Matanya masih lagi merenung ke arah saya. Alang Abdul Rauf terus menegakkan ibu jari kelingkingnya, memberi semangat pada saya untuk mengemukakan sebarang pertanyaan lagi pada guru agama tersebut. Saya menggelengkan kepala sambil ekor mata melirik pada Datuk yang tertunduk merenung rantai. Rantai itu ada di bahagian mana tubuh kita ni, Tok Guru? Alang Abdul Rauf mengemukakan pertanyaan. Guru agama itu meraba-raba hujung hidungnya dengan jari kelingking berkali-kali. Pertama, iblis itu merantai hati dan niat kita. Kemudian merantai fikiran dan mata kita. Bila itikat hidup dipesongkan sejak subuh, cubalah dia membayangkan macam mana mudahnya iblis menguasai kita ni sepanjang hari. Guru agama itu menarik nafas dalam-dalam. Matanya merenung ke arah jam yang terlekap di tiang seri masjid. 2-3 kali saya menggosok kelopak mata hingga akan berair sambil menguap. Saya mula terasa mengantuk. Pak Imam yang duduk bersebelahan dengan berdekatan dengan guru agama kelihatan tersenggut-senggut 2-3 kali. Alang Abdul Rauf tersenyum panjang melihat telatah Pak Imam tersebut. Tiba-tiba Pak Imam membeliakkan biji matanya sambil mengeliat dan terus berdiri. Dah pukul 11, terpancut kata-kata dari mulut guru agama. Ya betul, tingkah Abdul Rauf. Kalau macam tu eloklah kita balik ya. Pak Imam terus memotong. Datuk dan saya berpandangan. Alang Abdul Rauf pula turut berdiri. Guru agama masih lagi duduk bersila dengan sepasang tangannya bergerak-gerak lembut menyusun beberapa buah kitab yang berselerak di hadapannya. Semua kitab tersebut disumbatkannya ke dalam beg bimbit yang diperbuat dari kulit kambing. Dah mengantuk ke? Guru agama itu mengajukan pertanyaan pada Alang Abdul Rauf. Macam mana tak mengantuk? Embun jantan pun dah turun. Sambung guru agama itu lagi apabila melihat kami tidak menjawab pertanyaannya. Guru agama itu segera bangun dengan diikuti oleh Datuk. Macam mana Pak Imam? Boleh ke saya balik? Guru agama itu tujukan pertanyaan untuk Pak Imam yang selalu saja menggosok kelopak matanya. Boleh, tak salah, asalkan Tok Guru mahu. Kalau macam tu lain kali sajalah kita bercerita panjang. Saya ni tak pandai cerita tentang politik dunia dan dalam negeri. Saya cuma tahu cerita tentang agama saja. Semua perkara yang dah diceritakan itu saya ambil dari hadis yang sahih dan juga dari hadis kisah daripada hadis yang daif. Walaupun sudah mau pulang, tetapi guru agama itu seperti mahu melanjutkan ceramah yang tidak termasuk dalam jadualnya. Dia berdiri sambil merenung wajah-wajah kami yang ada di hadapannya. Terima kasihlah Tok Guru. Saya ni cuma nak tanya sikit je tadi. Tak sangka pula boleh berpanjangan sampai pukul 11 malam. Alang Abdul Rauf melahirkan rasa terkilanya. Tak apa. Saya memang suka macam tu. Orang tanya sikit, saya akan jawab panjang-panjang. Sebabnya bila ada orang yang bertanya, saya menjawab secara tak langsung. Bila ada orang yang bertanya, saya akan menjawab secara tak langsung. Mempertajamkan ingatan saya pada ilmu yang saya pelajari. Kalau saya tak dapat jawab, artinya ilmu saya tak cukup lagi dan saya mesti belajar lagi. Guru agama itu terus merendahkan diri. Pak Imam tetap tersengih. Datuk dan Alang Abdul Rauf tunduk merenung ke lantai. Kagum dengan sikap guru agama yang mengamalkan resmi padi. Makin tunduk, makin berisi. Saya terkejut bila melihat guru agama itu mengulurkan tangan pada Datuk, pada Alang Abdul Rauf dan saya untuk bersalaman. Memang dia adalah guru agama yang rendah diri dan hati.
bising hati saya. Kerana sebelum ini, saya pernah berhadapan dengan beberapa orang guru agama. Mereka tidak akan mengulurkan tangan untuk bersalaman dengan orang lain, melainkan orang yang ingin bersalaman itu mengulurkan tangan terlebih dahulu, barulah mereka mahu bersalaman. Kita jumpa lain kali ya, Tok Guru. Maaflah zahir batin, kata Datuk. Guru agama tersenyum. Tangan Datuk tetap digenggamnya erat-erat. Kalau diizinkan Allah dan umur kita panjang, kita akan tetap berjumpa. Amalkanlah kata-kata yang baik, kata-kata saya yang baik, dan buangkanlah mana yang difikirkan tak baik. Saya faham, Tok Guru. Saya beritahu awak apa yang saya tahu. Kemudian awak cari dan tambahlah ilmu. Saya ini walaupun boleh memberi ceramah, tetapi saya masih juga belajar. Ilmu Allah tak ada sempadannya. Saya faham, Tok Guru. Dan nada suara Datuk merendah. Guru agama tersenyum, kemudian merenung muka Alang Abdul Rauf. Mereka ini berbalas senyuman. Rajin-rajinlah semayang dan ikut perintah Allah. Secara mendadak saja guru agama itu menjatuhkan tapak tangan kanannya ke bahu kiri saya. Dituruti dengan tepukan yang bertalu-talu penuh kemesraan. Alang Abdul Rauf, Datuk dan Pak Imam ketawa melihat keadaan saya yang tergamam. Anak awak ke ni? Guru agama tujukan pertanyaan pada Datuk. Tak, jawab Datuk. Habis tu cucu ke? Soal guru agama lagi. Ya, cucu saya. Datuk menganggukkan kepala. Guru agama berhenti menepuk bahu saya. Dia terus mendekati Datuk dan Pak Imam. Kemudian dia mengajak kami keluar dari perut masjid. Dia ni bukan budak yang cerdik. Asuhlah dia dengan agama sebelum melepaskan dirinya di mana-mana. Bila dirinya sudah ada asas agama, kita tak akan bimbang. Bila dia pergi ke mana, walaupun merantau di kaki langit, dadanya dah berisi dengan akidah Islam. Demikian guru agama itu menyatakan pada Datuk sebaik saja berada di luar masjid. Okey, saya faham. Ungkapan yang diluahkan itu adalah untuk diri saya. Datuk mendengar dengan penuh teliti dengan nasihat yang diluahkan oleh guru agama itu. Angin yang bertiup membuatkan badan saya terasa dingin. Kepala saya didongakkan ke langit melihat awan kemauan dan bintang-bintang yang berserakan. Dalam saat yang sama, terdengar pula lolongan anjing sayup-sayup datangnya dari arah Pekan Batu Gajah. Membentuk diri supaya teguh beramal dan mengingati Allah mestilah bermula dari kecil. Macam kata orang tua-tua, membentuk buluh ni biar dari rebungnya. Lanjut guru agama itu dan semua yang mendengarnya menganggukkan kepala macam itik air bertemu kawan. Lagi sekali, Datuk Alang Abdul Rauf dan saya bersalaman dengan gurunya itu. Kami berpisah. Guru agama dan Pak Imam menghala ke arah selatan. Saya, Alang Abdul Rauf serta Datuk menuju pula ke arah utara.